Given that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mr. Jom 93. Okey, di sini saya terpanggil ingin berkongsi soalan lazim Ailestari. Okey, saya dapat soalan ini di laman Ailestari, laman KWSP. Okey, nanti saya akan sertakan link dia di bawah video ini, nanti kamu tekan saja. Oke, di sini saya ingin berkongsi berkenaan soalan ini. Oke, selepas kamu tekan link tu, dia akan keluar macam inilah. Oke, dia akan ada 3 soalan, 3. Di sini dia ada 3, yang satu asas, kedua borang pengeluaran. Ini semua soalan dan jawapan dia. Dan ketiga ni senario lah, kiranya tentang cara pengeluaran dia macam mana, jika apa, semua itulah. Oke, di sini lengkap. Oke, nanti jika ada yang tidak paham boleh tekan link ini dan boleh baca semua di sini. Oke, insyaallah bolehlah dapat membantu sebab sedikit bagi yang masih keliru dalam Ailestari dia. Oke, di sini bagi soalan asas dia ada menyatakan tempo kuat kuasa pengeluaran Ailestari. Tempo dia adalah bermula 1 April 2020 hingga 31 Mac 2021. Oke, yang kedua konsep pengeluaran Ailestari. Oke, konsep nya adalah seperti yang berikut. Pengeluaran mestilah akaun 2 saja. Oke, bayaran pengeluaran dibuat secara bulanan dan berulang. Oke, kelayakan bilangan bulanan pengeluaran dikira bermula dari tarik penerimaan permohonan pengeluaran. Oke, ini maksud dia adalah jika kita apply April itu mungkin kita akan dapat 12 bulan lah, 12 bulan 1 tahun. Oke, jika kita mula apply Mei ini mungkin bulanan kita akan kurang jadi 11 bulan. Makin lewat lah juga kita akan dapat bulanan dia, bermakna pendek lah jangka bayaran dia tuh, sikit lah kita dapat banding kita apply April tuh. Oke, di sini dia ada kelayakan ahli, permohonan pengeluaran Ailestari. Oke, mestilah warga negara Malaysia dan bukan warga negara Malaysia pun boleh juga, berumur di bawah 55 tahun, mempunyai baki simpanan di dalam akaun 2. Oke. Lepas tu yang keempat, tempo ahli membuat permohonan pengeluaran Ailestari. Ahli boleh mengeluar borang permohonan pengeluaran Ailestari bermula 1 April hingga 31 Mac. Oke, kita buat permohonan ni daripada 1 April tu, dan juga boleh buat permohonan kita dari 31 Mac 2021. Tahun depan pun kita boleh memohon, tapi kuranglah sedikit kita dapat. Oke, saya akan ringkaskan. Nanti bagi yang nak detail tu tekan je link di bawah video saya, kamu boleh bacalah secara detail. Oke, kelima, amaun layak dikeluarkan oleh ahli di bawah pengeluaran Ailestari.
Oke, amountnya adalah minimum 50 dan maksimum 500. Oke, bagi yang nak keluarkan dalam sebulan 500 itu adalah maksimum dia. Boleh juga dalam sebulan 50, 100, 150. Bagi yang banyak kawan dua dia tuh bolehlah keluarkan 500. Oke. Yang keenam, bilakah bayaran untuk permohonan yang diluluskan akan dibuat kepada ahli? Oke. Ini bayaran dia. Oke, kita boleh tahu sendirilah cara dia bayar. Macam mana dia akan berperingkat-peringkat. Dia akan bayar bermula daripada permohonan untuk bayaran bulan ke belakang. Contohnya kalau kita memohon April, kita akan dapat Mei lah. Kalau kita mohon Mei, kita akan dapat Jun. Oke. Dan kita akan dapat tarik dia, tapi jangan selalu berharap tarik itu akan masuk terus. Mungkin kita kena bagi ruang lah kepada pihak bank menguruskan, dan juga pihak KDBSB mungkin dalam 3 hari. Ada juga masuk secepatnya. Oke, kita kena sabarlah. Oke. Yang ketujuh, permohonan untuk mengubah amount bayaran pengeluaran. Oke, persoalan ini adalah buat masa ini ahli tidak boleh. Kita tidak boleh mengubah pengeluaran bulanan berulang yang telah diluluskan. Oke, contohnya kita sudah ter-apply Rp50 sebulan, kita tidak boleh lagi buat pengubahan itu. Paksa terimalah 12 bulan baru berapa. Oke, yang ke-8, saluran permohonan permohonan pengeluaran air lestari. Oke. Permohonan pengeluaran air lestari boleh dibuat 1 April 2020 secara talian melalui online. Oke, nih antara saluran-saluran dia. Oke, di sini dia akan bagi juga, klik di sini. Oke, boleh tekan jika yang belum pernah mengapply ini, mohon. Oke, boleh juga dalam talian yang masuk ke dalam account kita. Oke, lepas itu boleh juga secara hantar pos ke alamat. Oke, ini dia ada 3 cara. Oke, yang ke-9, mengapa amount pengeluaran air lestari terhad kepada maksimum 500? Oke, ini pertanyaan dia, mengapa tidak lebih daripada 500? Oke, ini jawaban dia ada di sini. Oke. Pengeluaran air lestari adalah bertujuan untuk meringankan beban keuangan ahli bagi memenuhi keperluan asas bulanan dalam tempo pandemik COVID-19 ini. Jumlah maksimum 500 sebulan ini adalah jumlah berpatutan bagi menambah sumber keuangan ahli bagi memenuhi keperluan asas untuk bulanan yang berkenaan. Oke, di sini kita dapatlah jawaban dia kenapa 500 saja. Oke. Yang ke-10, mengapakah kekerapan bayaran pengeluaran air lestari terhad kepada sekali sebulan? Oke, kita dapat juga jawaban ini. Kekerapan bayaran pengeluaran air lestari terhad kepada sekali sebulan adalah kerana pengeluaran ini bertujuan untuk menambahkan ini sama lah seperti tadi itu. Nanti kamu tengok sendirilah dia punya jawaban nih. Oke. Lepas itu kita pergi borang pengeluaran air lestari. Oke, saya akan baca sedikit saja. Nanti kamu bacalah keseluruhannya. Saya baca mana yang penting saja, bukan mana yang penting, saya baca mana yang termampu sebab terlalu banyak. Oke, yang pertama, apakah dimaksudkan dengan air lestari online? Air lestari online adalah saluran talian memperbolehkan
ahli KDBSP menghantar permohonan. Itulah maksud dia. Di sini apakah kelebihan saluran ini pada ahli? Oke, ini apakah terdapat perubahan kepada syarat-syarat? Kelayakan pengeluaran, apakah terdapat perubahan kepada syarat-syarat kelayakan pengeluaran air lestari bagi ahli yang menggunakan saluran ini? Syarat-syaratnya, jawabannya, kelayakan pengeluaran air lestari masih sama, tiada perubahan. Ini apakah langkah-langkah untuk ahli memohon pengeluaran air lestari online? Perlukah ahli memohon semula sekiranya telah menghantar permohonan pengeluaran air lestari melalui saluran lain? Oke, ini jawaban dia lah. Bagi permohonan yang telah dibuat secara e-pengeluaran melalui i-account, KDBSP memproses tersebut untuk pertimbangkan kelulusan. Bagi permohonan yang telah dihantar melalui email atau pos, ahli digalakkan untuk memohon semula. Oke, bagi yang menghantar email itu ada yang menggambar tuh, habis itu antar di pejabat pos tuh. Oke, sebaiknya mohon semula menggunakan online yang paling senang tuh. Oke, bolehkah ahli menyemak? Oke, nih semua nih nanti sahabat-sahabat semua nanti tengok sajalah sini lengkap pertanyaan kita, insyaallah lengkap lah, boleh membantu. Adakah ahli bukan warga negara Malaysia boleh menggunakan saluran ini? Tidak, ahli bukan warga negara Malaysia, hanya boleh mengantar permohonan melalui pos sahaja. Oke, yang bukan warga negara Malaysia tidak boleh menggunakan saluran ini, kiranya tidak boleh menggunakan laman inilah. Oke, di sini permohonan pengeluaran air melalui air lestari melalui e-pengeluaran. Oke, sini dia akan bagi tahu tunjuk, dia akan tunjuk cara-cara lah. Oke, lepas itu saya akan ringkaskan saja, nanti kamu tengok secara sendiri, ditekan saja link tuh. Oke, dia akan terus masuk ke sini. Oke, senario dia. Oke, sekiranya ahli memohon pengeluaran air lestari sebanyak 300 sebulan pada 2 April 2020, tetapi akaun 2 ahli pada bulan Januari 2021 hanya berbaki 200. Adakah bayaran pengeluaran air lestari akan dibayar untuk pengeluaran bulan Januari 2021? Sekiranya ahli 300, ya. Oke, jawabannya ialah ya, bayaran akan dibuat untuk pengeluaran air lestari bagi bulan Januari 2021 berjumlah 200. Bayaran untuk sesuatu bulan adalah berdasarkan amount yang dipohon atau baki di dalam akaun 2, yaitu jumlah yang lebih rendah semasa bayaran dibuat untuk bulan yang berkenaan. Oke, ini bagus. Semua pertanyaan mungkin ada sama dengan pertanyaan kita di sini. Oke, kita akan dapat carilah, akan dapat jawabannya. Nanti sahabat-sahabat semua, oke, nanti tengok sajalah di sini. Oke, semua di sini ada. Oke, mungkin setakat itu saja.
Oke, segala kekurangan di video saya harap dimaafkan. Oke, semoga apa yang saya kongsi ini dapat membantu kepada sahabat-sahabat YouTube saya, dan jangan lupa kepada yang belum subscribe, tolong subscribe lah. Oke, itu saja yang saya nak kongsikan. Oke, pada rakan-rakan YouTube. Oke, semoga video saya ini dapat membantu untuk kamu yang masih tercari-cari jawaban tuh. Bolehlah tengok di sini, mana tahu kamu punya soalan tuh ada sama dengan di sini. Kau boleh tengok jawaban dia sekali. Oke, di soalan lazim al-lestari. Oke, thank you for watching. Oke, subscribe. Oke, thank you guys. Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in the business.